Ini adalah Bangkok, ibu kota Thailand di mana segalanya bercampur baur. Pusat beli belah mewah, pencakar langit, kehidupan malam yang liar, jualan makanan terus dari kaki lima. Orang kita biasanya ke sini hanya beberapa hari. Tetapi bagaimana jika anda berpindah ke sini untuk selamanya, berkahwin dengan wanita Thai, menghantar anak lelaki ke sekolah Thai dan cuba mencari rezeki di Bangkok? Episod ini akan membincangkan perkara gadis-gadis Thai adalah kebanggaan planet kita dan lelaki dari seluruh dunia datang ke sini untuk mencari cinta mereka. Ada yang mencari pasangan seumur hidup, manakala yang lain hanya untuk satu malam. Apapun, wanita Thai memandang orang Eropah dengan minat. Gadis-gadis anda lihat sentiasa mesra dan kulit putih dianggap sebagai simbol kekayaan bagi orang Thai. Tinggi berkulit putih. Bagi gadis-gadis Thai, itu boleh dikatakan sebagai salah satu standard kecantikan. Jika wanita Thai berkahwin dengan lelaki kacak, semua kawannya akan cemburu. Di majlis perkahwinan, minima 400 orang hadir. Tapi, hadiah pengantin sangat sedikit. $3 sekeluarga. Ini Vasily. Dia isterinya dari Thailand, ada anak bernama Mikhail dan perniagaan bersama. Kita akan bincang tentang wanita, tapi kita juga perlu makan. Dan makanan di Thailand memang unik, malah kadang-kadang mengejutkan. Lihatlah duri-duri di bahagian belakangnya itu. Ia ada sayap macam belalang. Penting jangan fikirkan tentangnya. Rasanya macam kerepek, terlalu garing. Boleh dikatakan kisah itik. Dis itu seorang transgender. 50-50. Ikuti Fofa Karmanov di semua media sosial dan mari kita terjun ke dalam Bangkok yang penuh warna dan bertenaga. Jom kita mulakan. 3 orang setiap kumpulan. Wah, tak sangka. Dikatakan Thailand ibarat medan selera jalanan besar sebab di lapangan terbang pun suasananya macam di jalan. Daging, lemak, makanan laut di mana-mana. Negara ini memang syurga makanan murah. Di sini kawasan separa kediaman klasik Bangkok, pusat perniagaan moden besar dikelilingi rumah Thai biasa dari papan lapis. Pengawal keselamatan, juru parkir dan penjual bersiap memulakan hari kerja baru. Di sini Vasily tinggal bersama keluarganya. Dia membangunkan anak lelakinya Misha dan menyiapkannya sekolah. Sebelum keluar, Misha bermain dengan mainannya. Oleh sebab setiap kelas ada penghawa dingin, memang wajib bawa jaket tebal dan buku lukisan. Di sini semuanya nampak serupa. Pendaraban macam-macam. Ini buku latihan kan? Ada juga lukisan buatan tangan seperti ini, bunga-bunga yang indah. Hari ini di sekolah akan ada pelajaran budaya dan kelas menghormati orang tua. Hari ini juga kami ada pelajaran sosial, agama dan budaya. Misha belajar di darjah 2 bahasa Thai dan Inggeris dan tidak bercakap dalam bahasa Rusia. Kami bawa air bersama dan juga kad pelajar yang ada baki tertentu. Dan kamu gunakan kad itu untuk membayar. Contohnya untuk membeli teh, air atau apa-apa di sana. Sesuatu Kantin ya. Sekolah Misha adalah sekolah agama Kristian. Pada uniformnya bergambar Yesus Kristus. Kami bertiga pergi ke sekolah dengan satu moped. Di Bangkok, ini memang perkara biasa. Di sebelah doktor dan guru menaiki motosikal ke tempat kerja. Jurutera dan pekerja binaan pula menaiki lori bersarapan dengan pisang. Pelajar sekolah beli makanan sebelum masuk sekolah. Pemandu teksi di depan sekolah masih tidur manakala kami meluncur masuk ke pintu, masuk dengan moped. Di sini terdapat poster Kristian tentang cara berkelakuan baik dan patung perawan Maria di pejabat pengetua yang segera mengajar Mikhail cara membuat tanda salib dengan betul. Beberapa saat diperuntukkan untuk meditasi dan juga untuk tunduk hormat kepada guru. Sebelum kelas bermula, perhimpunan nyanyian lagu kebangsaan rasmi.
Betul-betul di kawasan sekolah terdapat sebuah gereja sangat besar, di dalamnya semuanya kelihatan mewah. Adakah penekanan besar terhadap keagamaan di sini atau ini sekadar kebetulan? Tidak, ini sekadar kebetulan. Maksudnya, di sini sebenarnya ada yang tidak begitu mendalam dalam agama, ada yang lebih, ada yang kurang, tapi itu bergantung kepada setiap individu. Sekarang kami telah menambah nilai kad sebanyak 200 baht. Sebenarnya jumlah itu sudah mencukupi. Perbelanjaan di sini sangat minimum. Maksudnya seperti teh minuman. Teh berharga 15 hingga 20 baht sebotol. Snack pun lebih kurang 15 hingga 20 baht juga. Penjaga parkir, guru, tukang cuci, jumlah kaki tangan hampir sama banyak dengan pelajar. Sekolah ini berbayar, yuran pengajian sekitar $1,000 setiap semester. Ini adalah sekolah swasta, di mana boleh dikatakan tahap pengajaran dan ilmu yang diberikan adalah yang terbaik. Secara keseluruhan, kami memang suka. Dari pukul 14 hingga 17.00, penjualan minuman beralkohol adalah dilarang. Kerana pelajar sekolah akan pulang ke rumah, Pulang ke rumah selepas sekolah. sebahagian besar penduduk Bangkok sebenarnya hidup dalam keadaan tidak mewah. Contohnya di rumah seperti ini dengan tempat pembuangan sampah di halaman. Nampaknya tidak mungkin ada yang lebih teruk, tetapi sebenarnya ada. Kami melalui kawasan besar penuh setinggan. Di atas rumah-rumah buruk itu terdapat 2 lebuh raya laju. Di bawahnya pula sungai yang berbau busuk. Namun orang-orang ini di Bangkok bukanlah yang paling miskin. Mereka masih ada tempat berteduh, pinggan mangkuk dan pakaian. Penyaman udara sudah tentu sangat jarang ditemui. Betul-betul bersebelahan terdapat kawasan pencakar langit yang baru. Dulu di tempat itu juga terdapat setinggan yang telah dirobohkan. Di sini kadang-kadang perbezaan antara lapisan masyarakat sangat ketara. Mereka berusaha untuk berpuas hati dengan apa yang mereka ada. Maksudnya, jika hidup dalam kemiskinan, itu bermakna itulah takdir dan ujian yang diterima. Semua orang di Bangkok makan di luar, baik yang miskin maupun yang kaya. Di bawah tingkap Vasili juga terdapat pasar makanan segera. Ramai orang biasanya yang pergi bekerja akan membeli makanan di kedai-kedai seperti ini untuk sarapan. Mereka memberi makan seluruh tentera Fargosh. Di sini bungkusan menunggu orang datang. Lelaki itu mungkin datang ambil barangnya. Nampak tak orang Thai tempatan masih lagi memakai pelitup muka? Nampaknya pada usia yang matang begini, orang Thai tetap cuba mengelakkan sebarang kemungkinan untuk dijangkiti. Ini bayaran elektrik, dapat 26 baht, ada yang tidak tinggal di situ. Di sini jumlahnya lebih banyak. Nampak tak? Di situ 500 baht. 4 kilowatt. Jadi jumlahnya 152. Sebab setahu saya, biasanya ada yang menyewakan apartmen, mereka akan tambah lagi caj tambahan mereka sendiri sebenarnya. Boleh ke macam tu? Ya, bukan 4 baht untuk 1 kilowatt, tapi 6 baht. Saya dengar mereka bayar untuk 1 kilowatt. 2 baht itu masuk ke poket pemilik juga. Ya, sama ada kepada pemilik atau kepada syarikat pengurusan itu. Iklan pun memang ada dalam lift. Di dalam lift dan di luar lift. Tengok sini ke sini. Satu lagi skrin. Vasili mempunyai apartmen 3 bilik, tetapi ikut pelan yang lain hanyalah apartmen 1 bilik. Pinjaman telah diluluskan berdasarkan perniagaan kami, kedai kami, dan kini kami telah tinggal di sini selama 8 tahun membayar pinjaman ini. Dapur memang kecil dan ia betul-betul terletak di ruang masuk. Orang Thai memang tidak memasak di apartmen mereka, jadi mereka sebenarnya tidak memerlukan dapur. Banyak apartmen malah rumah untuk disewa, dijual sama ada tanpa dapur langsung atau dengan dapur yang sangat kecil seperti ini. Pakaian dijemur berhampiran penghawa dingin. Udara panas dikeluarkan ke sini ya, jadi semuanya kering dengan lebih cepat. Elektrik sangat mahal di sini. Mengikut standard Thai, bayaran untuk elektrik, untuk tenaga elektrik, sangat-sangat tinggi. Sebab itu kebanyakan rumah di Thailand, anda tidak mempunyai dapur elektrik, tidak mempunyai peti sejuk dan bahkan tidak mempunyai penghawa dingin. Kehidupan harian kamu berlaku di bilik kecil tanpa perabot. Tilam Queen diletakkan di lantai. Kamu ada kipas dan bilik air. Itu sahaja, orang Thai tidak ada apa-apa lagi di apartmen mereka. Di rumah-rumah seperti ini, sebuah bilik berharga dari $100. Bilik kecil untuk seorang. Jika tinggal berdua dan jika mereka orang Thai yang kecil, katakanlah tidak bersaiz besar, maka secara asasnya ia masih selesa. Di sini rumah seperti ini sangat mirip dengan rumah kita. Ada halaman, kereta, bumbung dan rumah 2 tingkat. Dan bayangkan di sana mereka membela ayam dan ayam jantan. Padahal ini bandar terbesar di dunia. Tapi di tengah bandar kau akan dengar ayam jantan berkokok setiap pagi. Bumbung logam yang kuat dan tahan lama ini melindungi daripada cahaya matahari yang panas dan terik serta hujan lebat. Tapi ia mesti jadi panas kan?
memang jadi panas dan sebenarnya, tahu tak, penebat haba dan bunyi adalah sesuatu yang sangat jarang ada di rumah-rumah Thai. Di bandar-bandar lain, perbezaan ini tidak begitu ketara. Tetapi di Bangkok, memang kau boleh nampak sesuatu yang sangat baru, sangat moden dan cantik. Kebanyakannya adalah syarikat-syarikat pelabur, pemaju, syarikat asing yang membina sesuatu, apartmen, perniagaan, pusat membeli belah tanpa mengambil kira apa yang berlaku di jalanan di bawah kaki mereka. Mereka pun tak pergi ke kolam renang sendiri, apatah lagi ke laut. Orang Thai menghabiskan masa lapang mereka di pusat membeli belah. Inilah jenis apartmen seperti milik anda. 2 bilik tidur dan 1 ruang tamu. Berapa harga anda beli? Bank meluluskan pinjaman perumahan untuk kami, maksudnya kredit. Harganya lebih kurang 4 juta baht. Di sini, harga per meter persegi untuk gambaran adalah $2,000. Dan kini isteri Vasili dan ibunya telah pulang ke rumah. Beliau sudah agak lama menumpang di rumah mereka di Thailand. Udang besar ini akan dimasak bersama menantunya dengan sos kari. Namun, ibu tidak tahu berbahasa Inggris. Bahasa Rusia adalah istilah dalam bahasa Indonesia untuk Russian language, iaitu bahasa utama. Entah bagaimana mereka tetap saling memahami bagaimana anda sekarang berkomunikasi dengan menantu. Itu juga satu persoalan. Kami guna mimik muka. Переводчик. Ну, а так, в принципе, понятно. Вот пойдем сюда, давай, мне нужно туда зайти, давай купим этот. Rasulечка, mama kopi. No, kopi. Да. Keluarga kami telah terbentuk sejak 12 tahun yang lalu. Ya. Jadi sama ada suka atau tidak, kami tetap berkomunikasi. Nah, tengok mama dah beli. Di sini sebentar, lihat. Mama dari Donetsk. Sini. Saya selalu hilangkan benda ni. Tapi di sini semuanya diikat sekali. Saya ingatkan mangga, tapi rupanya pemutar skru. Tak, saya akan bawa juga beberapa buah mangga segar dan nanas manis. Satu set untuk masak sup tom yum. Dan bila saya sampai, saya jamu kawan-kawan saya, kami masak sup bersama-sama. Pernah bawa isteri ke tempat asal kami? Lebih kurang 6 tahun lalu, saya dan keluarga terbang ke Kazakhstan. Saudara mara saya tinggal di sana dan kami banyak berjalan-jalan walaupun cuacanya agak sejuk. Maksudnya bagi kami, tahu tak, bagi orang Thai itu memang sejuk. Tahu tak, semestinya bagi keluarga Thai saya itu memang sesuatu yang luar biasa. Memang, tahu tak, mereka sangat teruja. Yang mengejutkan, tahu tak, jalan-jalan besar, beberapa lorong, bangunan-bangunan, dan juga, tahu tak, binaan-binaan zaman Soviet. Maksudnya, sesemuanya besar, seperti rumah budaya, ada bangunan yang sangat memang megah dan besar. Jadi kamu merasa kecil seperti serangga saat berjalan dekat bangunan besar. Tiada kawasan setinggan. Bangkok bandar yang tidak begitu selesa. Almaty bandar yang sangat baik untuk didiami. Setiap kawasan perumahan ada sudut khas untuk kanak-kanak. Berbeza dengan Bangkok, di sini tiada kawasan permainan kanak-kanak seperti itu. Setiap kali melintas jalan, semua kenderaan akan berhenti, semua orang akan memberi laluan kepada kamu. Maksudnya, ada rasa hormat terhadap pejalan kaki di sini. Di sini, walaupun di lintasan zebra, mereka tak beri laluan pada kamu. Aktiviti utama kami adalah menjual cermin mata. Cermin mata optik. Isteri saya adalah ketua, sebenarnya pengurus utama bos syarikat kami. Saya pula bertindak sebagai pelabur. Kadang-kadang berlaku situasi di mana ada salah faham, terutamanya berkaitan hubungan kerja. Seperti bagaimana untuk menyusun jadual kerja kami. Bagaimana dengan urusan rumah tangga dan mendidik anak lelaki? Adakah terdapat perbezaan mentaliti? Ya, tetapi saya rasa kami ada persefahaman tentang apa yang kami mahukan dalam hal itu. Tiada sebarang masalah yang tidak dapat diselesaikan atau pertikaian. Yang paling penting ialah menjelaskan pandangan sendiri dan dalam keluarga mencari satu keputusan bersama. Vasili satu-satunya orang kulit putih di kawasan itu. Di sini bukan sahaja sukar bertemu orang berbahasa Rusia, malah yang boleh berbahasa Inggeris pun sangat sedikit. Kebanyakan orang yang kamu berinteraksi adalah penjual atau peniaga, selalunya begitu. Seperti pemandu teksi, contohnya. Dan orang-orang ini langsung tidak boleh berbahasa Inggris. Это типа такой уголочек для духов. Жена заведует этой темой или ты тоже разбираешься? В основном, конечно, жена. Saya juga beli beberapa patung kecil. Apa saja yang saya suka, saya beli dan letak di sini. Isteri tidak selalu memasak. Boleh saya katakan, biasanya dia masak sarapan, kadang-kadang juga makan malam. Tetapi untuk waktu makan tengah hari dan selalunya untuk makan malam, kami beli makanan di luar, di gerai makanan jalanan atau di kedai-kedai itu. Secara umumnya, semuanya segar dan boleh dimakan. Setakat ini, tiada sebarang masalah yang timbul. Ada juga pelbagai jenis sos yang biasanya isteri saya sediakan. Kebanyakannya adalah nasi goreng yang sangat lazat dengan daging segar atau udang yang enak.
Di sini kami ada pelbagai makanan laut, ais dan juga sayur-sayuran beku. Makanan laut dibeli oleh mereka di pasar-pasar. Dan pasar-pasar itu terletak di sepanjang jalan. Anda boleh membeli belah terus dari moped atau basikal. Kami tinggalkan motosikal di tepi jalan. Tapi mereka kata di sini motosikal tidak dicuri. Memang betul, tiada satu pun yang dikunci. Betul-betul di bawah tayar tuk-tuk yang lalu ada udang, sotong dan itik salai. Nampak menakutkan. Kisah itik. Buah-buahan nampak lebih menyelerakan. Ini dipanggil nangka. Oh, ini nangka. Bokok roti. Ya, betul-betul. Ambil sekeping. Ambil satu dan cuba rasa. Walaupun makanan yang dimasak di tepi jalan nampak tak begitu menarik, sebenarnya semuanya segar, semuanya dimasak hari ini. Peluang untuk keracunan makanan jalanan memang sangat-sangat kecil. Kau tak pernah keracunan apa-apa macam ni ke? Syukur Buddha, semuanya baik saja. Nampak agak menakutkan. Jadi ini betul-betul ular ke ataupun belut kecil juga? Juga belut yang sangat kecil sekali. Ikan pun dihantar ke sini dari wilayah-wilayah berdekatan. Katak macam dalam cerita dongeng. Mereka memang dibela supaya jadi gemuk macam tu ke? Ya, memang diberi makan khas supaya nanti boleh digunakan untuk barbeku juga. Di tempat macam ni, memang susah nak jumpa orang asing, tapi kebanyakan orang Thai beli barang dapur hanya di tepi jalan. Macam, mereka semua seolah-olah jual street food sesama sendiri. Tengok gadis-gadis tu sentiasa mesra. Dan kulit putih bagi orang Thai dianggap sebagai simbol kemewahan, kekayaan dan kecantikan. Ia sentiasa senyum. Warna kuning macam tu. Wah, ini telur yang baru terbentuk dalam ayam. Kelazatan! Dan di sini nampaknya telur burung flamingo. Telur berwarna merah jambu. Apa sebenarnya ni? Setahu saya, telur-telur ini ditanam dalam tanah untuk beberapa waktu. Dan telur mentah itu akan matang di dalam tanah. Bakul seperti ini digunakan untuk nasi, ia diletakkan dalam periuk yang berisi air. Air mendidih dan nasi dikukus. Ini juga dalam daun pisang, pelbagai jenis pulut, selalunya manis dan ditambah dengan pelbagai buah-buahan. Ini macam, kau tahu, bila kau berjalan, rasa lapar, ambil saja, buka dan makan sebagai snack. Ia seperti roti kecil. Ini juga pelbagai jenis mie. Contohnya, makan ikan, daging atau mie sebagai hidangan sampingan. Ya, ini sebenarnya adalah larva. Wah, mungkin sedap juga. Kalau saya tak silap, ini adalah larva ulat sutra. Yang ini pula, yang berbunyi itu, cengkerik. Cengkerik. Biasanya ia digoreng dalam minyak panas yang banyak dan itu memberikan aroma yang sangat rangup serta benar-benar menggoda selera. Sedap dan sangat rangup, bunga pokok pisang. Orang Thai akan memotong, mencincang dan menambahkannya ke dalam pelbagai hidangan. Contohnya ketika menggoreng nasi. Ini bergamot. Teh bergamot? Saya tak pernah sangka yang bergamot hampir seperti lemon. Mangga yang manis, kuning dan berair. Tapi orang Thai pula sebaliknya, mereka petik mangga ketika ia masih hijau belum masak. Orang Thai memang ada cita rasa mereka sendiri. Ada juga yang makan ikan seperti itu, tapi kau tahu lebih baik kalau digoreng. Udang kecil sahaja dijual dalam baldi. Mereka tambah ke dalam hidangan. Saya rasa boleh. Aduh, mereka sangat aktif melompat keluar semua. Di antara semua daging dan lipas ini, bunga teratai juga dijual. Ada yang masih tertutup, ada juga yang sudah mekar. Rupanya Buddha dilahirkan di dalam teratai. Di sini, dari pokok pisang, mereka buat persembahan khas yang boleh terapung untuk para dewa. Mereka tidak makan, dibuang ke sungai. Mereka hanyutkan di sungai dan ikan akan makan semuanya. Jadi, ini memang sangat mesra alam. Di antara para dewa juga ada potret kepimpinan Thailand. Itu di sana Raja bersama Permaisuri. Itu adalah Rama ke-9 yang terdahulu dan Permaisuri Thailand, Ratu Ibu. Saya rasa jiran akan mentertawakan kalau kamu tiada altar seperti itu di gerai kamu. Sebenarnya ia bergantung kepada individu. Setiap orang berusaha untuk diri sendiri. Di sini tidak menjadi kebiasaan untuk mentertawakan sesiapa, tetapi orang Thai sangat berpegang pada agama dan masing-masing cuba membina rumah altar seperti itu di tempat mereka. Maksudnya, apabila kamu dilahirkan, ibu bapa kamu, datuk dan nenek kamu sudah pun mempunyai altar seperti itu. Ini adalah tradisi yang diwarisi dari generasi ke generasi. Bagus. Terima kasih. Jangan lupa like. Ya, itu mereka sedang menjual loteri. Memandangkan di sini tiada kasino, loteri kerajaan adalah satu-satunya cara untuk menguji nasib anda. Sejauh mana anda bertuah, sejauh mana roh-roh membantu anda. Tak bernasib baik. Memang tidak sama sekali.
Altar saya pun tak sediakan hari ini. Memang sah saya takkan bernasib baik. Fasili dan isterinya bekerja di perdagangan dan kami menghampiri salah satu kedai kecil mereka di sebuah jalan yang kelihatan seperti pasar. Kedai kami dan tiada siapa yang ada pendingin hawa. Maksudnya di kedai cermin mata kami yang khusus ini ada pendingin hawa, sedangkan yang lain hanya kipas. Di atas kepala terdapat jalinan wayar seperti sarang labah-labah. Wayar-wayar itu banyak sehingga tupai dan haiwan hutan lain tinggal di dalamnya. Di kedai itu, mereka jual cermin mata dan bingkai. Yang paling murah hanya $10. Orang Thai biasanya pilih yang lebih ringkas, ya? Ya, maksudnya bergantung pada kawasan. Kau tahu kalau ada kawasan yang lebih sederhana seperti yang kau sendiri lihat sekarang, ada pelbagai setinggan, rumah-rumah yang jauh dari taraf elit, sudah tentu mereka akan cuba cari yang lebih murah. Skala ini macam tempat kita, tapi berbeza. Mereka guna nombor. Itu pekerja atau staf kita. Hei, Maaf, hello. mana pelanggan kamu? Hari ini tiada. Dekat sini ada orang jual bunga. Apakah warna yang mereka ada? Berapa harga yang ini? Saya nak yang segar. 400 baht. Orang Thai memang tiada budaya lelaki bagi bunga kepada perempuan. Macam mana awak kenal dengan isteri sendiri sebenarnya? Расanya kisahnya ini memang macam dongeng juga. Спустя год, когда я жил здесь, в Бангкоке, зашел я как-то после работы в магазин проверить Sendiri. Dia pada waktu itu boleh dikatakan memang merupakan pengurus di kedai optik tersebut. Dan sebab dia paling pandai cakap Inggeris dengan jari-jarinya, dia pakaikan saya kan terlekap. Saya terus nampak dia dengan jelas dan terus tertarik dengan kecantikannya. Orang pertama awak nampak dan jatuh cinta? Ya, keesokan harinya, 2 hari selepas itu saya beli sejambak bunga. Ros besar dan putih, saya masih ingat sampai sekarang. Saya datang ke kedai dengan sejambak bunga itu untuk ajak dia keluar, maksudnya untuk temu janji. Bagaimana balas? Saya rasa untuk dia pun memang ada kesan wow ya, untuk dia dan juga rakan sekerjanya. Semua belajar bahasa Inggeris. Ya, bayangkan seorang warga asing berkulit putih datang, dia tinggi, berkulit cerah, dan bagi gadis-gadis Thai itu boleh dikatakan salah satu standard kecantikan di sana. Lelaki Thai tidak menonjol dengan tindakan-tindakan seperti itu. Mereka tidak boleh dipanggil gentleman seperti yang kita faham. Beli bunga untuknya. Ya, beli bunga, hulurkan tangan, lakukan sesuatu seperti itu, buka pintu, beri laluan. Bagi gadis-gadis Thai, perkara-perkara seperti ini sangat jarang berlaku. Saya rasa gadis-gadis Thai tidak mempunyai permintaan atau harapan seperti itu, dan mungkin mereka lebih tenang, lebih santai dan tidak terlalu memikirkannya. Maksudnya kalau seseorang beri sedikit perhatian pun, walaupun hanya sedikit, dia sudah dianggap sebagai orang yang sangat unik. Satu kes yang benar-benar luar biasa dan istimewa. Dalam mentaliti orang Thai, tidak ada permintaan yang besar-besar seperti itu. Orang Thai sangat sederhana. Cukup secara kiasan ada bumbung di atas kepala, beberapa bah Thai untuk beli makanan, dan secara asasnya mereka sudah berpuas hati dengan itu. Maksudnya mereka benar-benar bahagia, walaupun hanya dengan keperluan yang paling minimum. Bagaimana pula dengan keluarga Thai biasa? Bagaimana kehidupan mereka? Apa peranan wanita? Adakah juga di dapur? Saya boleh katakan, di sini selalunya wanita yang mengawal bajet keluarga. Sebagai contoh, jika kamu datang bersama seorang gadis Thai, wanita atau isteri ke mana-mana kafe atau restoran untuk memesan makanan, apabila kamu meminta bil, walaupun lelaki yang meminta, tolong bawa bil kepada kami, bil itu sentiasa diberikan kepada wanita. Di sini dianggap bahawa wanita yang membayar untuk seluruh keluarga atau untuk pasangan dari dompetnya. Ini bukan sebab dia dapat wang, tapi dia ada dompet. Bagaimana kamu? Pada mulanya semuanya berjalan seperti yang kita faham. Duit saya, duit dia. Tetapi kemudian apabila kami membentuk, boleh dikatakan, sebuah keluarga, sudah tentu isteri mula bertanya dengan lebih serius. Jadi, di mana gaji itu? Apa yang kamu buat di sana? Kamu bekerja sesuatu kan? Ya, ada sesuatu. Tapi saya tak nampak pun gaji itu. Kita perlu rancang perkara ini, kita perlu beli sesuatu untuk keluarga, perbelanjaan keluarga seperti itu. Tak kamu nak beli basikal baru? Kamu terus beli saja atau kamu bincang dulu? Sudah tentu, kami bincang dulu.
Sebagai pasangan suami isteri yang telah berkahwin selama 10 tahun, sudah tentu segala perbelanjaan keluarga kami bincang dan rancang bersama. Peraturan visa di Thailand sangat ketat dan perkahwinan dan anak dengan warga negara Thailand pun tidak banyak membantu Vasily soal dokumen. Maksudnya, saya sebenarnya adalah penjaga keluarga Thai saya dan setiap tahun kami ada satu tradisi. Ada orang yang setahun sekali pergi ke sauna, tapi kami sekeluarga akan pergi ke pejabat imigresen di sini, di Bangkok. Prosedur ini mengambil masa sebenarnya hanya beberapa jam sahaja. Jadi saya bersama isteri dan anak bongsu kami, Mikhail, akan membawa beberapa dokumen. Contohnya sijil perkahwinan kami. Kami juga mesti membawa dokumen tanda tangan daripada salah seorang rakan Thai kami yang mengesahkan bahawa mereka menjadi penjamin hubungan kami. Apa? Sebagai saksi. Ya, tanda tangan saksi mengesahkan kami keluarga. Agak ketat juga, ya? Kau ada anak, isteri, kamu tinggal bersama, tapi tetap juga kau perlu memperbaharui status ini setiap tahun. Kewarganegaraan kerana perkahwinan tidak diberikan di sini dan prosedur ini perlu diulang setiap tahun. Dan mereka hanya beri visa untuk 1 tahun lagi. Dari sudut pandangan kerajaan, okey, katakanlah kau berhenti menjana pendapatan dan tidak lagi menjadi penjaga. Adakah kau akan diusir dari negara kerana itu? Saya akan diusir jika visa saya tamat tempoh dan saya tidak menyerahkan dokumen untuk memperbaharui visa itu tepat pada masanya. Dan tidak menambah akaun. Ya, betul. Untuk menjadi penjaga keluarga Thai anda perlu menunjukkan anda sentiasa ada wang di akaun anda bersamaan kira-kira $10,000. Kalau kau tak ada duit sebanyak itu sahaja kau dah habiskan duit itu untuk keluarga juga. Apa lepas tu? Visa tak renew kena tinggalkan negara ni. Saya rasa kerajaan memang tidak begitu berminat dalam hal-hal seperti ini. Kalau kau orang asing yang datang, jadilah penjaga, jadilah orang yang sepatutnya. Bagi duit, tunjukkan yang kau memang ada duit. Hanya orang Thai di sini yang berhak untuk menjadi miskin dan menganggur. Thailand adalah negara untuk orang Thai. Tetapi jika kau mahu tinggal lama di sini, ada banyak syarat yang perlu kau patuhi. Kau mesti bekerja di suatu tempat dan sentiasa menunjukkan pendapatan kau. Kita terlalu asyik berbual sampai hampir terlupa tentang anak. Dia sudah habis sekolah dan setiap hari Vasily sendiri yang menjemputnya dari sekolah. Semua motosikal ini adalah ibu bapa yang datang untuk menjemput anak-anak mereka dari sekolah. Cuba teka, di mana beg galas kamu? Ya. Semuanya sama. Botol air. Hai. Hey, Miao. Apa kabar? Baik. Miau! Dalam perjalanan pulang dari sekolah, seni bina berubah. Di sini terdapat pencakar langit, pelbagai bentuk, potret raja. Bangunannya di sini lebih sederhana. Di rumah inilah Vasily dan isterinya mula membuka kedai. Sekarang terdapat salon urut. Dulu di tingkat bawah ini ada kedai. Seluruh ruang ini. Kami tinggal di tingkat 3 dan maksudnya kami tinggal di kedai kami sendiri. Penyaman udara hanya ada di tingkat bawah. Dan kami sebenarnya telah tinggal lebih dari setahun tanpa penyaman udara dalam keadaan seperti itu. Dari segi perniagaan, 6 bulan pertama memang sangat sukar. Sepanjang perjalanan, anda boleh makan tanpa turun dari moped. Malam mereka buka kali kedua. Nampak tak? Nah, di sini kau boleh pilih. Mereka boleh buatkan telur dadar dengan apa-apa tambahan yang kau mahu. Maksudnya kau boleh pilih sayur-sayuran apa yang nak ditambah, nasi pulut perang, dan yang putih itu sebagai kau tahu seperti lempeng ataupun roti, dan ini sup hangat dengan mie di dalamnya misalnya, yang sangat lezat. Seluruh kawasan Vasily adalah seperti satu kantin jalanan besar untuk para pekerja pusat perniagaan besar di sebelah. Mereka yang memakai lencana sudah pun keluar untuk makan tengah hari. Tidak melihat? Sebentar saja. Hello ya. Ini adalah rumah jiran sebelah Vasily. Seluruh keluarga di sini terlibat dalam memasak makanan untuk dijual. Harga setiap hidangan kira-kira antara $1 hingga $2. Sebagai ganti peti sejuk, orang Thai menggunakan kotak seperti ini. Mereka letak ais di dalamnya. Apa yang dia cakap? Dia kata, buatlah iklan yang menarik dan efektif supaya para pelanggan benar-benar datang kepada saya dan membeli semua barang-barang saya. Berapa harga semuanya di sini? 10 baht ikan 40. Yang ini 50. Ini adalah belut. Anda memasak semua ini di rumah? Ya, sudah tentu. Berapa banyak wang yang anda dapat di sini dalam sehari?
Ya, dia kata mereka menjual sekitar 7 hingga 8 ribu baht sehari. Tetapi sebahagian daripada jumlah itu digunakan untuk membayar sewa, membeli bahan mentah baru. 7 hingga 8 ribu baht, Ia sejenis pusing. sekitar $200 sehari mereka. Bukan kejadian buruk begitu. Ya, keluarga mereka ada 6 orang tinggal bersama dan ya mereka cuba saling membantu. Inilah memasak makanan. Dia risau kerana dia tidak malu kami sedang merakam di sini. Tapi dia malu sebab dia rasa dirinya tidak cantik dan tanpa solekan. Apa masalah gadis-gadis Thai? Sama seperti yang lain juga. Sahaja. Hai, apa khabar di sana? Hai lelaki. Adakah perniagaan mereka, keluarga mereka langsung tidak membayar cukai? Lihat, ini rumah mereka. Mereka tinggal di rumah sendiri dan berniaga di sini. Jika kamu berniaga di rumah sendiri, kamu tidak perlu bayar apa-apa cukai. Seluruh keluarga berusaha keras mengekalkan pelanggan dan memasak dengan baik. Tapi saya faham, lalat tidak mengganggu sesiapa pun di sini. Perhatikan, tidak banyak lalat di sini. Ada juga, Ya, kadang-kadang ada. Dan sekarang, kamu nampak sekarang sudah hampir tamat shift. Maksudnya dia memang cakap waktu pagi memang lebih banyak aktiviti. Sebab itu mereka berdiri dan menghalau lalat di sini juga. Dan sekarang sudah malam, bayangkan kalau dari pagi lagi kamu sudah berdiri, memasak makanan, jadi sisa-sisa makanan yang tinggal itu dan memang rasa nak berehat. Dan semua yang memasak mereka pasti menggunakan gas. Rak untuk pinggan mangkuk. Orang Thai memang hampir tiada perabot. Nah, maksudnya perabot, yang sangat-sangat minimum. rak. Tapi ada kamera tengok tu. Itu untuk ketenangan, untuk kawalan. Maksudnya potret gambar raja. Potret raja memang wajib ada. Itu Raja Rama ke-9. Bayangkan, hampir seluruh penduduk Thailand lahir ketika pemerintahan Raja Rama ke-9. Baginda memerintah dari tahun 1946 hingga 2016. Hampir 70 tahun, bayangkan. Orang yang sama berada di atas takhta. Bangkok baru berusia 240 tahun. Dahulu, jalan di sini diganti terusan seperti Venice. Kedengaran romantik, tapi kini terusan itu tidak lagi digunakan. Hanya berbau busuk. Maksudnya ruang di sini sangat terhad. Semua ini adalah warisan sejarah Bangkok dan golongan termiskin tinggal betul-betul di kawasan setinggan berhampiran terusan-terusan ini. Terusan ini akan ditanam di bawah tanah. Mereka akan gunakan kawasan ini sebagai jalan? Ya, mungkin akan dijadikan jalan atau mungkin juga kedai-kedai, mungkin juga rumah-rumah kecil. Masalah Bangkok dan banyak bandar di Thailand ialah di sini hujan lebat sangat kerap berlaku. Air tidak sempat mengalir keluar. Hujan di sini kadang turun sangat lama. Sebab itulah kawasan-kawasan di Thailand sering banjir. Lihat, ada kotoran di sini. Saya rasa mereka pam keluar dari bawah ke sini, keringkan dan kemudian angkut dengan lori. Bayangkan, kita hanya 100 meter dari stesen metro. Semuanya ini dahulunya adalah rumah-rumah juga. Dan kebanyakan rakyat Thai tinggal di bilik-bilik seperti ini berhampiran terusan. Nampak tak? Ini bukanlah kawasan yang boleh dikatakan berprestij atau cantik, tapi tetap juga. Akan ada pelabur datang ke sini, melabur wang untuk membina sesuatu projek. Jadi mungkin saja di sini nanti akan muncul pusat perniagaan. Kawasan gelandangan ada buat tempat tinggal di sini. Jelas sekali golongan gelandangan melepak di sini. Dan di sebalik pagar itu ada bangunan baru. Orang Thai yang berada tinggal di situ. Tiada siapa pun yang berani menyentuh altar suci itu. Semuanya dirobohkan, tapi altar itu tetap kekal. Batu bata biasanya lucu. Tin. Kalau nak tahu kualiti simen, bata ni bergoyang. Papaya dalam bahasa Thai bunyinya seperti susu. Beginilah rupa susu tumbuh di Thailand. Nah, di sini macam ada tulisan komersial. Mungkin mereka ada jual sesuatu di sini atau menawarkan perkhidmatan. Sini kedai gunting rambut, ada kerusi, 2 kerusi, meja-meja kecil atau mungkin salon kecantikan. Nampak tak? Ini buat potong rambut, ya? Lelaki, perempuan. Atau mungkin juga tempat memasak makanan. Semuanya ada di sini, betul-betul dekat dengan terusan. Sebenarnya di sini juga ada barbeku betul-betul di tepi terusan. Tapi terusan itu berbau busuk. Ya, air di sini sebenarnya memang bertakung dan pintu air itu pun dah lama ditutup sejak dulu. Nampak tak? Ada buih-buih. Macam ada proses penapaian di situ. Semua dapur ini bukan sekadar hiasan. Inilah tempat yang sama selepas beberapa jam. Pada waktu siang, nampak macam tiada siapa tinggal di sini. Tapi waktu malam, tengoklah apa yang berlaku. Jadi restoran penuh. Pada waktu siang terlalu panas dan semua bahu jalan ini kosong.
Sebenarnya, Bangkok pada waktu malam sangat berbeza dengan waktu siang. Jalan-jalan sangat sesak dan terang benderang. Aliran moped mengalir di jejambat bertingkat manakala anak muda memakai selipar terbaik mereka dan menuju ke pusat beli belah serta kelab malam. Tiga orang satu kumpulan. Wah, tak sangka. Macam-macam boleh jumpa di jalan-jalan Bangkok, tapi buaian dalam lori ini kali pertama saya nampak. Kalau pandang ke kiri, ada altar yang bersinar sepanjang masa. Kalau ke kanan, rumah pelacuran berkilauan. Di tepi sungai pun sama juga. Boleh jadi ada pencakar langit mewah, atau boleh juga ada setinggan usang yang satu-satunya benda moden hanyalah papan iklan besar di atas kepala. Sekurang-kurangnya, mereka dapat elektrik percuma. Juga di tepi sungai terletak salah satu pusat beli belah paling hebat di Asia. Ikon Siam, sangat besar, mewah dan menjadi tempat kegemaran kebanyakan penduduk Bangkok. Di sekelilingnya ada pancutan air, emas dan butik-butik mewah. Di sungai, bot pelayaran kecil berulang-alik dan di atas bumbung setiap warga Thailand wajib mengambil gambar. Bukan tanpa sebab potret besar raja digantung di seberangnya. Kami pun bergambar juga bersama Fasili. Setengah jam yang lalu kita nampak lipas di pasar dan sekarang saya pun tak tahu nak bandingkan dengan apa. Saya tak mau panggil tempat ini Dubai seolah-olah menghina tempat ini dengan perkataan Dubai. Tapi lebih kurang macam itulah. Orang Thai yang berkaki kotor itu, yang berdiri di pasar. Mereka pun datang ke sini pada waktu malam. Atau adakah ini orang Thai yang berbeza di sini dan di sana? Orang Thai, kau tahu, memang sangat suka media sosial. Maksudnya, mesti kena tinggalkan tanda di mana-mana. Macam saya pernah datang, saya tengok pemandangan cantik ini, saya makan di tempat ini, minum teh atau kopi di sini. Dan pada waktu malam dia datang, ambil gambar dengan telefon di sini. Dan akaunnya pun nampak lebih bergaya. Rendah tingkat pusat beli belah gergasi itu semakin dekat dengan orang ramai. Di tingkat paling bawah, suasananya seperti jalan pasar biasa, cuma di sini bersih, terang dan mahal. Contohnya, durian dan mangga di sini 5 kali ganda lebih mahal daripada di jalan yang kotor. Di jalan harganya sekitar 50 baht atau lebih murah. 50 baht sekilogram, tapi di sini satu biji pun 100 baht. Tapi walaupun begitu, suasananya tetap penuh warna di sini. Imajinasi Asia benar-benar berkembang di sini. Barbeku daging buaya, daging babi cair seperti jeli. Dan juga udang galah dengan harga $60 sebiji. Dan sudah tentu kelapa dan urutan Thai. Serius, mereka ketuk belakang dengan tukul. Di sini, entah bagaimana, kelapa dibersihkan sepenuhnya dari tempurungnya. Wah, hebat betul. Berapa harga satu ini? 90. Aduh, ada lubang di situ. Selamat. Hari yang baik untuk semua. Kelapa itu biasa saja, tapi hakikatnya lelaki itu betul-betul membersihkan tempurungnya dengan teliti. Saya tak tahu berapa lama dia buat, tapi kalau saya, mungkin ambil masa sehari. Fakta yang dia sanggup bersusah payah buat begitu menjadikan produk ini nampak menarik. Mari kita bergerak ke pasar untuk orang biasa yang kurang berada tapi tetap bahagia. Seperti orang lain juga, kami parkir terus di barisan kedai. Saya hampir terpijak kucing. Tengok, masih hidup. Mio! Masih hidup. Orang ramai makan di mana-mana, duduk di atas lantai. Tapi sebenarnya mereka bukan duduk terus atas lantai. Mereka duduk atas tikar. Itu memang mengubah segalanya. Tengok lorong kecil nipis ni. Dapur pun muat di atas kaki lima macam ni. Dan setiap malam dapur ini muncul. Pada waktu siang, biasanya dapur ini tiada. Di sini orang makan terus di atas gelanggang sukan. Macam mana nak tahan diri dari makan bila makanan murah banyak sangat? Gadis cantik ni ambil sushi untuk dirinya. 5 baht sebiji. Sate yang di mall tadi harga 60. Di sini cuma 10 baht saja. Perempuan transgender ke? 50-50. Tak ada meja untuk makan.
Tapi mereka main loteri di meja-meja itu. Bagaimanapun, sebanyak 6 juta baht sedang dipertaruhkan. Putarkan mesin loteri itu. Kami dah habiskan semua duit shilling. Maaf kawan. Sekarang di pesta ini ada orang dari seluruh daerah. Ini cikgu sekolah Misha. Cikgu nampak uniformnya memang persis sama dengan Misha ya. Situs itu memang khusus untuk orang-orang baru. Di sini robot hebat ini menyejukkan Coca-Cola dan pipe ini menyedut asap dari barbeku. Kanak-kanak tak boleh berpisah dengan anak kambing, babi dan arnab kecil manakala orang dewasa memilih pakaian murah jenama tiruan. Jadi semua ini palsu atau tidak? Ya, asli. Sudah tentu. Tengok, seluar jeans baru 100 baht. 150 baht. Tu memang bukan palsu. Adidas macam ni saya tak pernah nampak lagi. Ini Nike, Puma. Maksudnya ini pakaian yang harganya 20 baht. 10 sen saja untuk sweater yang sangat elok, berkualiti tinggi dan sangat menarik. Memang cantik. Macam ni. Sweater. Pakaian dijual ikut berat atau tidak? Atau Tidak, ini cuma satu longgokan besar. Bukan harganya 10 baht. Maksudnya, apa-apa barang dari sini boleh ambil dengan harga 10 baht saja. Ini semua adalah pelbagai jenis azimat. Tengok, orang Thai memang sangat taksub dengan benda ni. Mereka sentiasa membeli azimat untuk melindungi diri daripada pengaruh negatif roh. apa? Nampak tak minuman tenaga Red Bull tu? Dia minum sedikit Red Bull dan boleh main melodi sepanjang malam. Cantik. Antara hiburan lain ialah memancing ikan dan inhaler herba untuk rawatan. Orang Thai memang peminat makanan. Makanan ada di mana-mana, selalunya pelik dan kadang-kadang menjijikkan. Ini pun boleh. Yang ini pun boleh juga. Wah, yang ini memang benar-benar luar biasa sekali. Sungguh luar biasa sekali. Hebat. Sekurang-kurangnya sekali seumur hidup kena cuba makan lipas juga. Jadi saya ambil beberapa makanan sedap dari meja serangga ni. Tengoklah berapa banyak makhluk hidup kat sini. Semangat aku dah makin kurang. Oh Tuhanku. Larva, gila betul. Kau pernah makan benda ni? Ya, saya dah cuba beberapa kali. Ya, mestilah. Jom. Serius? Ayo, pilih. Ini belalang yang selalu saja musnahkan tanaman di sini. Tengok ni. Ambil yang gemuk tu. Kena makan kaki dia sekali ke? Semua sekali ke? Tunjuklah. Mereka rangup seperti kerepek. Memang boleh tahan juga. Ini kali pertama dalam hidup aku buat macam ni. Perkara utama adalah tidak memikirkannya. Macam kerepek yang terlebih goreng. Makanan kau memang pelik. Kicap. Kena minum sikit. Kau nak minum sekali ke? Dengan kok pun boleh macam makan kerepek. Jom cuba larva kecil pula. Dalamnya lembut, ada sesuatu sampai terpercik sikit. Yang tu memang tak best. Tadi belalang tu memang kering dan rangup. Tapi yang ni teksturnya lembik sikit. Dan dari segi rasa pun, memang ada rasa. Belalang tu tak ada rasa sangat. Lebih kurang macam tu. Kau dah rasa kacang tu? Jom, cuba. Sebenarnya, yang ni antara yang paling sedap sekali. Ini yang saya makan. Ini adalah ulat. Teksturnya macam jejari jagung. Besarnya makhluk ni memang sangat-sangat besar. Seram dan geli betul sangat. Memang geli. Memang menjijikkan. Kenapa ada duri-duri kat bahagian belakang dia tu? Dia ada sayap. Aku rasa sangat geli nak makan benda ni. Boleh tahan, boleh makan. Ini memang bukan untuk orang yang mudah terkesan. Nampak menakutkan tapi rasanya macam belalang. Nampaknya kau dah nak habiskan ya? Baru je aku alihkan kamera, dia dah makan 3 ekor ulat. Yalah, ada juga yang jadi kegemaran. Bagi orang Thai, ini makanan biasa. What do you like from? Kau pilih yang mana satu dari semua ni? Ini adalah ulat kecil yang berwarna hijau. Did you eat it before? Pernah memakannya? Pernah. Do you like it? Kau suka tak? Biasa-biasa je. Selain makanan, di pasar malam ni ada juga macam-macam benda lain dijual. Contohnya, bantal yang tak berapa selesa untuk tidur atas lantai atau garam berwarna-warni. Di sini pun ada ruang untuk Vasili dan kedai cermin matanya. Pasar malam ni cuma sementara dan Vasili sendiri yang pasang khemah ni setiap hari. Untuk sewa, mereka bayar sekitar $70 dan jual kira-kira 15 pasang cermin mata. Setiap satu berharga sekurang-kurangnya $15. Banyak pekerjaan di sini yang dilarang untuk orang asing. Jadi, sebab itulah saya jadi pemilik atau lebih tepat, pemilik bersama perniagaan ini bersama isteri saya. Secara dokumen, nama kau memang ada dalam perniagaan ni?
Tidak, ya, semua operasi akaun bank semuanya atas nama akaun isteri saya yang orang Thai. Saya tak boleh secara rasmi bekerja di tempat seperti ini, jadi tugas saya hanyalah menguruskan, maksudnya membantu. Jadi kalau kau sendiri pergi dan potong bingkai atau kaca untuk seseorang secara manual, mereka boleh buat aduan terhadap kau. Atau macam mana sebenarnya prosesnya? Apa hukuman yang boleh dikenakan pada kau? Saya rasa mungkin denda, boleh jadi ada denda. Tapi kau tahu, di sini kami ada pekerja yang memang uruskan semua itu, jadi kehadiran saya di sini pun tak selalu diperlukan. Isteri Vasili dan pemilik rasmi syarikat ini bernama Natorat, tapi di rumah dia dipanggil Ras. Dia masih ingat dengan jelas perjalanan mereka ke Kazakhstan. Apa pendapat awak tentang Kazakhstan? Sejuk dan tiada kesesakan jalan raya. Pendapatmu tentang suami kulit putihmu? Dia baik. Setiap kali saya ada idea, dia selalu menyokong saya. Apa yang dikatakan keluargamu apabila mereka tahu kamu berpacaran dengan lelaki kulit putih? Mereka risau dia menipu saya, tapi dia tidak berbuat begitu. Mungkin mereka fikir dia akan kasar dengan saya. Tapi dia lelaki yang baik. Adakah kamu tahu beberapa perkataan dalam bahasa Rusia? Persaingan dalam perniagaan sangat besar dan Natarat mempunyai banyak kerja. Selepas belajar, dia boleh saja pergi ke Jepun, tetapi dia tetap tinggal. Apabila saya tamat universiti, saya mendapat pekerjaan yang baik. Saya naik pangkat dalam syarikat sehingga menjadi pengurus dengan gaji yang besar. Selepas belajar, Natarat bekerja di kilang jam tangan Switzerland di Bangkok dengan gaji kurang daripada $200 sebulan. Apabila kamu mula kerja dengan cermin mata, berapa gaji kamu? 15,000. Adakah itu gaji yang baik di sini? 15 tahun lalu itu gaji yang baik. Berapakah gaji yang dianggap baik sekarang di Thailand? Saya sekitar 20,000. Apa pekerjaan ibu bapa kamu di kampung? Mereka petani, menanam sayur-sayuran dan padi, dan mereka juga ada lembu. Adakah mereka sebenarnya benar-benar bahagia? Sudah tentu. Rupanya, sekarang untuk memeriksa penglihatan, kita tak perlu lagi meneliti huruf dan memberitahu sama ada kita nampak dengan jelas atau tidak. Peranti itu sendiri boleh mengesan apa masalah mata kamu. Ini memang mengejutkan. Saya tak ingat saya boleh melihat dengan baik, tapi di sini seolah-olah kamu tahu seperti beralih dari HD ke 4K. Lihat, saya pakai. Memang semuanya jadi jauh lebih jelas. Saya ingin berjalan seperti ini. Tapi adakah ini akan memburukkan lagi penglihatan saya? Jika kamu tidak memakai cermin mata yang boleh dikatakan memudahkan dan menjadikan imej lebih jelas, mata kamu akan lebih tertekan dan mata kamu boleh dikatakan akan lebih cepat letih. Tetapi jika kamu sekurang-kurangnya memakai cermin mata boleh melambatkan kehilangan penglihatan. Sekarang mereka sedang membuatkan kanta untuk cermin mata saya. Perkara yang sama pernah berlaku di Istanbul. Saya terbang ke sana untuk merakam episod tentang Turki, tetapi akhirnya menjalani pembedahan pemindahan rambut yang sangat menyakitkan dan membuat episod mengenainya. Betapa sakitnya itu. Jarum di pelipis. Sial, anjing tu menipu aku. Tontonlah episod itu. Kau takkan menyesal. Saya akan tinggalkan pautan di dalam deskripsi video ini. Di situ akan ada pautan ke video lain saya tentang Thailand. Semua peralatan dibeli sendiri oleh mereka dengan wang mereka sendiri. Ini adalah cermin mata saya yang sudah siap. Saya didaftarkan sebagai usahawan persendirian dan tidak dikenakan sebarang cukai di Malaysia. Pendapatan bulanan kami tidak melebihi 200,000 baht Thailand. Wah, walaupun ada 2 kedai dengan pendapatan sehingga $6,000 sebulan, langsung tak perlu buat laporan cukai. Sekarang saya faham kenapa Thailand ini seperti satu pasar besar sebab semuanya tanpa cukai. Kamu boleh sewa mana-mana tempat. Jual apa saja yang kamu suka, apa saja yang kamu suka buat atau hasilkan. Ada yang jual pakaian, ada yang jual beg, ada yang jual makanan. Kami suka menjual cermin mata. Maksudnya pihak cukai pun tak buat sebarang rekod tentang kamu? Saya rasa untuk setiap usahawan persendirian, mereka ada rekod sendiri dan mereka pantau transaksi melalui bank, melalui akaun bank. Tapi kamu tak pernah muncul di sana.
Tidak, langsung tidak. Sepanjang tahun-tahun kami buka kedai, kami memang bekerja untuk diri sendiri, tapi pendapatan kami tidak melebihi had yang dibenarkan. Kalau kamu melebihi 200,000 baht, apa yang akan berlaku? Cukai apa? Setahu saya bermula dari 2% sahaja, ya. Kamu tak ada resit, tak ada apa sah di undang-undang. Kami keluarkan resit kepada sesiapa yang mahu. Maksudnya, kalau kamu pergi contohnya nak ambil pinjaman di bank untuk buka kedai atau cawangan baru, bank juga akan minta kamu sediakan laporan ini. Yang ditulis tangan dalam buku nota dengan jualan harian dan tunjukkan penyata akaun bank bahawa wang itu masuk ke akaun kamu supaya mereka tahu kamu boleh bayar balik pinjaman. Kalau ambil tunai saja tak keluarkan resit, takkan ada masalah? Tak ada. Malah kafe ini pun tak keluarkan resit. Berapa yang terjual, itulah jumlahnya. Upacara ini memang menarik. Saya memang akan makan kalau saya tak kenyang makan lipas tadi. Memang boleh pilih, tunjuk saja dengan jari mana yang nak direbus, mereka akan rebus dan hidangkan pada kamu. Yang paling mahal ialah udang galah. Bila kami balik, kami tak jumpa motosikal di tempat yang kami tinggalkan. Mereka cuma alihkan tapi tak curi apa-apa. Itu dah cukup, terima kasih. Melewati rumah pelacuran murah dan sepanjang jalan malam yang bising, kami pulang. Malam pun cuacanya sangat panas hingga semua pintu bas dibuka. Thailand menghasilkan keretanya sendiri. Saya sering terjumpa kereta yang saya tidak kenal. Ini bukan Toyota biasa. Ini adalah kereta sebenar buatan Thailand, dicipta khas di Thailand. Dan yang menariknya, ini adalah kereta elektrik. Ora Good Car. Ada juga laluan basikal, tetapi hanya motosikal yang menggunakannya. Terusan ini dahulunya 4 kali lebih lebar, tetapi jalan raya telah dibina. Saya ingin mengucapkan selamat malam kepada Bangkok, tetapi di sini malam tidak pernah tenang. Ini adalah pickup Vasily. Ia hanya digunakan untuk mengangkut barang. Вот наша рабочая лошадка. Kan pantas hanya boleh dilakukan dengan motosikal. Bersesak-sesak. Kami muat tak langgar sesiapa, semuanya okey. Sebahagian kehidupan rakyat Thai dihabiskan atas motosikal. Semua orang menunggang moped. 3 kanak-kanak ini tanpa topi keledar pulang dari sekolah. Orang Thai percaya bahawa jika kamu telah menenangkan roh, berdoa, meninggalkan beberapa persembahan di altar roh, maka secara prinsipnya boleh saja menunggang tanpa topi keledar kerana roh akan melindungi kamu. Lihat, ini semua juga pelajar sekolah. Pelajar sekolah. Школьники на мопедах это нормально вообще. На мопедах, хотя они несовершеннолетние. Polis tidak mengganggu remaja. Polis di sini disukai dan dihormati. Polis tidak akan memberhentikan semua orang atau mencari-cari kesalahan kecil. Ada pemadam api, peti cemas, perkara kecil, tak semua orang boleh dipindahkan. Dan perhatikan juga perkara ini. Di setiap persimpangan ada pondok polis di sebelah kiri, di situlah ia berada, di bawah papan iklan dengan televisyen. Terdapat sangat banyak kamera yang dipasang di sini. Dan jika berlaku sebarang jenayah, polis akan menyelesaikannya dalam masa yang sangat singkat. Maksudnya mereka bertindak balas dengan sangat cepat. Dan perhatikan berapa banyak kamera yang ada. Lihat ke sana ke sini. Ke sebelah sana. Adakah sebab itu kamu sedikit berganjak sekarang? Tidak, saya berganjak supaya kalau ada orang yang ingin melintas. Orang Thai memandu dengan agresif. Tetapi selama bertahun-tahun ini, Vasily tidak pernah melihat satu pun pergaduhan. Baru-baru ini, pertama kali tahun ini, dia diberhentikan polis. Mereka positif. Kenapa mereka menahan kamu? Polis di sini kadang-kadang mengadakan operasi. Seperti kamu tahu, boleh dikatakan serbuan. Di mana mereka menahan semua orang yang lalu semua sekali di jalan raya. Dan di situ mereka akan tanya lesen memandu. Apa? Kita boleh lepas? Tak ada pengalaman. Lihat betapa menguntungkannya. Jalan ini dibina untuk 4 lorong, tapi di antara kereta masih ada 3 barisan motosikal. Jadi jalan 7 lorong dengan harga jalan 4 lorong saja benar-benar. Tak sesak pukul 8 pagi, motosikal menyelamatkan keadaan. Polis tak ada siapa ditahan. Budak tu bawa motor lawan arus. Lawan arus tak masalah. Tak ada apa-apa. Maksudnya dia tunjuk dengan tangan
tanda yang bermakna terima kasih kerana membenarkan saya melalui. Terima kasih. Mungkin itu boleh diterima sebagai hujah. Saya peluk Wadkhal. Dan semua orang nampaknya terima dengan senyuman. Tapi itu bukan masalah. Maksudnya, lain kali kau pun kena ikut laluan yang sama. Kadang-kadang potong jalan, kadang-kadang cari jalan pintas, supaya kau boleh sampai tepat pada masanya. Selalu tengok, semua orang langgar peraturan. Ada juga yang boleh langgar lampu merah. Polis tidak berhenti. Supaya semua lalu lintas terus berjalan. Maksudnya kalau buat sebarang halangan atau kelewatan di jalan raya, akan wujud banyak kesesakan dan jam. Pemandu akan uruskan sendiri. Semuanya macam mengatur sendiri. Mereka tahu beri laluan kepada siapa. Inilah udang dan sotong siap dimasak yang semalam dibeli oleh isteri dan ibu Vasili serta manisan tempatan. Di Thailand, susu dan pastri agak kurang. Mereka tiada padang ragut, tiada ladang. Ya, dalam pemahaman kita tentang padang ragut, orang Thai memang tiada dan lembu tenusu juga kebanyakannya tiada di sana. Lembu yang dipelihara, saya boleh katakan, bapa dan ibu mertua saya yang tinggal di kampung di wilayah, mereka membela lembu-lembu untuk daging. Boleh dikatakan, ia adalah pelaburan hidup. Inilah sebenarnya maksud memelihara lembu. Maksudnya, ibu mertua saya kata, walaupun sudah berumur dan tidak lagi ada, kau tahu tenaga, kekuatan untuk tetap menjaga ladang ini. Namun begitu, mereka kata inilah yang dipanggil pelaburan hidup. Kalau tiba-tiba perlukan wang, saya boleh jual. Contohnya, salah satu lembu. Dulu, kami juga pernah tinggal di kawasan luar bandar. Jual lembu, kemudian beli motosikal. Ini sangat pedas. Jadi Liz, kamu teruskan makan sampingan sekali. Kau tahu makanan laut sebenarnya tidak ada rasa, tidak ada apa-apa, hambar kan? Dan kau celupkan ke dalam sos pedas dengan bawang putih ini. Buatkan ia jadi sedap. Ikan. Udang, sotong kecil. Sotong kecil. Sangat pedas sekali, memang. Mereka kata sangat pedas. Memang betul-betul kuat rasanya. Saya betul-betul terkejut. Pada tangkai? Seperti anggur, bagaimana anggur tumbuh? Benda Thailand ni sebenarnya ke apa agaknya? Di sana tu. Di dalamnya ada isi dan biji macam ni. Kalau nak kata, ia sangat-sangat mirip dengan lychee. Masakan Eropah pun dah masuk ke rumah ini. Kamu suka sup macam ni? Kamu masak sendiri ke? Ya. Ajar saya. Ya. Nah, bukan saya yang mengajar saya, tetapi isteri saya sendiri. Saya sebenarnya hampir tak terlibat langsung dalam memasak, tapi isteri tahu resepi-resepi. Dia kerap tanya mak saya, macam mana nak buat, apa rahsia-rahsia. Dia bawa balik supaya Mihail, cucu dia, boleh makan. Vasili datang ke Thailand tanpa terfikir pun dia akan menetap di sini. Kisah ini bermula 13 tahun yang lalu. Sebenarnya kampung halaman saya ialah Donbas. Saya masuk universiti di Kharkiv, belajar dan tamat pengajian. Setelah lulus sebagai jurutera, Vasili tidak segera bekerja dalam bidangnya, sebaliknya menghantar resume ke syarikat pelancongan di Thailand untuk menjadi pemandu pelancong satu musim. Jadi awak belajar kejuruteraan tapi tetap hantar resume sebagai pemandu pelancong atau apa? Ya, sebenarnya syarat di syarikat pelancongan itu tidaklah begitu ketat. Maksudnya, walaupun tiada pengalaman kerja khusus dalam bidang pelancongan. Yang penting, seseorang itu mestilah menepati masa dan bertanggungjawab. Di sini anda pergi. Bahasa Inggeris? Kriteria utama memanglah pengetahuan bahasa Inggeris supaya di sini boleh berkomunikasi dengan kaki tangan syarikat. Latihan pula sebenarnya hanya mengambil masa beberapa bulan sahaja. Di sesetengah tempat saya pergi melihat-lihat, buat kajian sendiri. Kami juga ada pemandu pelancong Thailand kami sendiri. Dan kamu menjadi penghubung antara mereka? Adakah ini pertama kamu keluar negara? Ini kali pertama saya keluar negara. Thailand terus. Apa tanggapan kamu? Datang dari bandar besar ke sini, ke Bangkok, saya terkejut dengan skala bandar ini. Pengangkutan, jalan raya dan juga lebuh raya berkelajuan tinggi. Maksudnya? Jambatan bertingkat 3. Ya. Semua ini saya tak pernah lihat atau jumpa sebelum ini. Ada juga metro atas tanah, Skytrain. Itu pengalaman luar biasa. Bangunan tinggi, pencakar langit. Bila naik ke mana-mana pencakar langit, ke dek pemerhatian misalnya. Pemandangan bandar yang luar biasa. Besar, berskala luas. Majlis perkahwinan mengikut tradisi Thai.
Tradisi perkahwinan ialah pengantin lelaki beri wang hantaran, ibu bapa menerima hantaran itu, dan untuk majlis perkahwinan bayangkan ibu mertua menghantar jemputan kepada 150 keluarga. Bayangkan 150 keluarga menerima jemputan dan dalam setiap keluarga ada 7 orang. Jika satu keluarga menerima jemputan ke majlis perkahwinan, mereka tidak boleh menolak. Walaupun kamu, contohnya sakit, keluarga kamu tetap wajib hadir ke majlis itu walaupun tanpa kamu. Keluarga itu setibanya di majlis perkahwinan mengeluarkan kad jemputan dan memasukkan wang kertas ke dalamnya. Biasanya tetamu kurang rapat seperti kawan, saudara mara atau jiran akan memasukkan wang kertas 100 baht. Satu keluarga, 9 orang datang, hanya memasukkan wang kertas 100 baht. Memang sangat sedikit, lebih kurang $1 untuk setiap orang. Memang sangat sedikit. Dan pada kali berikutnya, apabila keluarga yang kamu jemput itu pula menjemput kamu, kamu juga tidak boleh menolak. Kamu bawa 100 baht? Ya, kamu akan membawa 100 baht untuk diberikan semula kepada mereka. Untuk wang hantaran pengantin perempuan, Vasili bawa yang asli. Saya bersama keluarga, rakan dan saudara mara pergi meminang ke rumah ibu bapa pengantin perempuan, membawa wang hantaran 200,000 baht supaya tidak memalukan. Ini adalah wang besar, bukan simbolik. Jumlah yang besar terutamanya untuk pasangan muda. Dan ini bukanlah perkara mudah mengumpul jumlah itu untuk ibu bapa pengantin perempuan. Ia mesti dilakukan secara terbuka supaya saudara mara, jiran dan rakan dapat melihat, supaya tetamu nampak pengantin lelaki berkemampuan, jadi kami senang mengahwinkan anak perempuan kami. 200 dah kumpul? Ya, saya dan isteri berjaya kumpul untuk menebusnya kembali daripada ibu bapanya. Upacara diadakan untuk pasangan pengantin baru. Kami duduk, tapak tangan dirapatkan dan kami diikat bersama dengan seutas tali yang menghubungkan kepala kami. Kami duduk bersama, semua tetamu datang, memberikan bunga, mengikatkan reben di sini di pergelangan tangan. Selama 3 tahun pertama kami tinggal bersama, mengumpul dan menyimpan wang supaya dapat mengadakan majlis perkahwinan yang meriah. Di kampung itu, bagaimana reaksi orang ramai apabila mereka melihat kau? Ya, saya boleh katakan mereka terkejut. Orang kulit putih jarang ditemui. Orang kulit putih di sini disebut farang. Kami farang bagi orang Thai. Bagi mereka, orang kulit putih itu sesuatu luar biasa, tidak biasa. Misha ada pingat sekolah untuk pertandingan. Selepas kelas, dia cuci kereta kebal, mainan dan ke bilik. Kerja rumah di sekolah jarang diberi. Biasanya hanya buat kraft tangan dari botol seperti ini. Kamu ada bahasa Rusia, dia ada bahasa Thai. Bagi Misha, bahasa Inggeris jadi utama. Ya, betul. Pada masa kami berkenalan, bertemu, pengetahuan asas bahasa Inggeris dia dan pengetahuan asas bahasa Inggeris saya dapat membantu kami untuk menjalin hubungan. Saya rasa apabila kamu bertemu dengan orang yang tepat, kamu akan dapat saling memahami walaupun hanya pada tahap pemikiran atau pandangan. Jadi, dengan anak kamu berkomunikasi dalam bahasa Inggeris, adakah tahap bahasa Inggeris kamu meningkat kerana ini? Ya, sudah tentu. Dia lebih banyak dibesarkan dengan ibunya sementara ayahnya bekerja. Jadi dia lebih terdedah kepada pengetahuan bahasa Thai. Bahasa Inggerisnya asas, standard dan dia tahu sedikit lebih banyak bahasa Thai. Disebabkan ketiadaan saya ataupun mungkin kekurangan masa atau perhatian, saya sangat gembira dia boleh bercakap dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa Thai. Dalam bahasa Rusia, dia tahu beberapa perkataan dan ayat, tetapi secara keseluruhan, pengetahuannya tidak begitu banyak. Mereka tidak merancang menghantar anak mereka ke kelas bahasa Rusia. Saya rasa itu tidak wajib. Dia tak bisa berlatih di sini? Ya, memang betul. Jika kamu selalu berlatih atau berkomunikasi, secara umumnya kamu akan lebih tahu, faham, ingat dan belajar lebih banyak. Nenek terasa hati, dia datang ke sini dan sukar berbual dengan cucunya. Ya, memang betul. Nenek memang terasa hati kalau ada yang tidak faham, ada penterjemah. Sekarang ini sangat mudah. Kamu hanya perlu bercakap di telefon melalui aplikasi dalam bahasa Rusia dan ia akan terjemah. Kemudian kamu boleh mainkan mesej suara itu dalam bahasa Inggeris. Nenek bicara teksi? Ya. Mereka memang kerap berkomunikasi. Walaupun kami tiada, mereka boleh bersefahaman. Memang langsung tiada masalah dengan perkara ini. Cepat ke meja, kalau tidak saya rotan. Сложно представить драку здесь. Вообще агрессия какая-то моментально проходит. Ты подхватываешь от них вот этот позитивчик и тоже начинаешь улыбаться.
Даже когда тебе как бы что-то не нравится. Saya suka mendengar bahasa mereka sendiri sangat menarik sebab semua perkataan terdiri daripada satu, mungkin maksimum dua, jarang tiga suku kata. Maksudnya, ha ho ha itu sudah tiga perkataan. Kami akan mempunyai hanya satu. Mereka boleh sampaikan maklumat dengan cepat. Dan yang paling mengagumkan saya ialah budaya orang Thai. Maksudnya mereka sentiasa tenang, tidak tergesa-gesa dan sentiasa tersenyum. Bila berada dalam masyarakat ini, kita sendiri pun mula tersenyum. Kita tak rasa nak selesaikan konflik dengan kekerasan. Malah kalau ada orang pukul kita, kita akan fikir, aduh, aku tak nak balas balik. Ya, jadi sebab utama kepada ketenangan dan keharmonian ini adalah agama Buddha. 95% penduduk Thailand menurut statistik adalah penganut Buddha. Walaupun begitu, orang Thai tidak akan berdiam diri jika ada sesuatu yang mereka tidak suka. Mereka akan menyuarakan rasa tidak puas hati. Jika mereka tidak suka sesuatu aktiviti atau anda mengganggu ruang peribadi mereka atau menyusahkan mereka, mereka pasti akan memberitahu anda. Kerana ajaran Buddha, kadar jenayah di sini sangat rendah. Maksudnya, orang Thai benar-benar percaya bahawa untuk setiap kejahatan yang kita lakukan, jiwa pasti akan dihukum di neraka. Dan sebab penting yang kedua ialah kamera pengawasan. Bagi orang Thai raja lebih penting daripada keluarga mereka. Ramai orang Thai tidak tahu bila hari lahir saudara mara mereka dan perkara itu dianggap biasa. Maksudnya, orang Thai sebenarnya tidak menyambut hari jadi. Itu tidak penting. Itu tidak penting. Apa penting perayaan apa? Perayaan keagamaan. Semua tahu perayaan Buddha. Kapan hari lahir raja sekarang? Pada hari apa dalam minggu raja sebelumnya dilahirkan? Bagaimana dengan Ibu Suri? Jadi, inilah jenis-jenis perayaan yang diraihkan, seperti hari-hari penting pemimpin negara, hari-hari penghormatan, dan pelbagai perayaan Buddha. Sebenarnya, orang Thai sangat menjaga kebersihan, sangat bersih. Maksudnya, mereka sanggup mandi beberapa kali sehari. Sekarang, saya langsung tidak peduli lagi dengan lalat, keadaan tidak bersih, atau kekotoran lain. Saya boleh minum air dari lopak selepas anjing dan saya tidak akan apa-apa, semuanya kerana kebetulan saja. Dan sekarang saya sedang menjalani kursus antibiotik. Tiada satu pun kuman yang boleh hidup dalam badan saya. Beginilah beg yang saya bawa bersama saya. Beginilah kisah-kisah berani tentang berpindah ke hujung dunia yang lain. Saya tidak memaksa anda untuk berpindah, tetapi melancong tanpa takut membawa balik sebarang penyakit. Pada saya, itu memang sangat hebat. Minggu depan saya akan cuba bawa balik sesuatu dari negara lain. Jumpa lagi.